Nampak skrin ke? Nampak cikgu. Nampak okey. So nanti nota daripada bab 1 sampai bab 4 cikgu masuk dalam Google Classroom tau. Yang cikgu bagi link tu. Okey, boleh masuk dalam Google Classroom tu. Nota cikgu letak dalam tu. Kalau nak revis, kalau nak ulang kaji balik, okey. So boleh tengok dalam tu. Okey. So teknologi hijau. Skrin 3 4. Okey. So, yang pertama adalah kelestarian kelestarian alam sekitar. Dalam bab ni kita akan belajar tentang alam sekitar, macam mana nak jaga alam sekitar, contoh-contoh dia apa, kepentingan dia apa. So first kita kena tahu apa itu konsep. Okey, konsep teknologi hijau. Konsep teknologi hijau ni dia berkaitan dengan pembangunan. Mana highlighter? Okey. So, pembangunan aplikasi, produk, peralatan, sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Cikgu yakin awak semua ada dengar apa yang berlaku baru-baru ni kan? Semalam. Apa jadi? Dekat Yan Kedah. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa yang jadi sebenarnya? Yang Gunung Jerai tu cikgu. Yes. Perigi pecah. Dia bukan pergi pecah, dia ibarat kepala air sebenarnya. Di mana air daripada atas bukit turun dengan cepatnya. So, perkara ni sangat-sangat berbahaya tau. Angin monsun dan salah satu sebab utamanya adalah taburan hujan yang padat. Bila hujan terlalu banyak pada satu-satu kawasan, terutamanya kawasan yang berbukit, so air jadi terlalu banyak tau. So air akan turun. Tapi bila air turun, dia akan terhalang. Terhalang oleh kayu-kayu ke. Tapi bila halangan tu pecah, okey, dia akan jadi macam semalam lah. Kejadian itu, yang itu paling teruk lah berlaku dekat sana. Dengan keretanya, dengan apa? Ada satu video, cikgu tengok, dia punya video tu banyak gila lembu tau hanyut. Sekejap. Kau nak cikgu share tak video tu? Tak ada kerja. Seriously, macam kesian gila dengan binatang. Dengan tempat tu pun sama jugalah. Tempat tu and then ada satu video ni cikgu tengok. Binatang hanyut macam tu sahaja. Sekejap Okay. Alah, tak boleh download lah pula. Sekejap. Cikgu stop share kat sini. Cikgu share dekat handphone je lah. Share screen. Tak share. Ni video dia. Di mana air yang turun tu sangat-sangat deras. So ini salah satu kepentingan kenapa kita perlu jaga alam sekitar kita ni. Nampak yang ni cikgu kesian. Banyak gila lembu tau. Lembu yang hanyut. Kenderaan rosak, rumah rosak, jalan hancur. Okey. Kalau ikutkan jambatan ni pun dah tak ada dah. Titik gantung ni dah hilang dah. Okey dah. Sikit je. So nampak kan?
Sebenarnya, bila perkara macam ni terjadi, dia lebih kepada macam mana kita nak jaga alam sekitar tu. So, bila berlakunya bencana alam, contoh macam ni, ini kita kategorikan sebagai bencana alam lah. So, bila berlakunya bencana alam, benda ni semuanya datang daripada bukan kita punya kerja lah, tapi salah satu cara untuk mengelakkan benda ni adalah dengan memelihara alam sekitar. So, sikit sebanyak lah. Okey, so kepentingan teknologi hijau. So, kepentingan teknologi hijau adalah untuk mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Mengurangkan pengeluaran karbon, meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia. Kejap ya, cikgu lupa nak share balik. Tadi cikgu share dekat handphone. Sekarang ni, cikgu share dekat laptop balik. Okey, so kepentingan teknologi hijau. Kenapa pentingnya teknologi hijau ni? Teknologi hijau ni kalau kita cakap pasal hijau je, okey, dia mesti ada kaitan dengan alam sekitar. So, kenapa pentingnya teknologi hijau ni? Okey. Sebab kita nak atasi masalah kemusnahan alam sekitar. Nak kurangkan pengeluaran karbon. Kenapa? Bila ada pengeluaran karbon yang berlebihan, dia akan mengganggu komposisi udara. Kemudian meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia, menjimatkan penggunaan sumber asli negara dengan menggunakan sumber tenaga yang boleh baharu, sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Contoh sumber tenaga yang boleh diperbaharui, contoh tenaga solar, sumber daripada angin, air, lagi apa? Ombak ataupun macam empangan. So itu antara contoh sumber tenaga yang boleh diperbaharui ataupun sumber tenaga boleh baharu. Okay. So mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Mengurangkan pengeluaran karbon. Ini yang tadilah. Ada 4 tadi. Meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia. Cuba bayangkan jika berlakunya kejadian seperti tadi, dia akan berlakunya kemusnahan alam sekitar. Dalam masa yang sama, manusia dan haiwan juga akan terkesan. Okay, next. Menjimatkan penggunaan sumber asli negara dengan menggunakan sumber tenaga yang boleh baharu. Sumber tenaga asli, contoh macam petroleum. Okey, itu sumber asli. Tapi kita nak kurangkan sebab bagai sumber asli ni, bila dia guna, lama-lama dia boleh habis. Sebab tu perlu kita guna tenaga boleh baharu. Contoh teknologi hijau dalam kehidupan. Okay. So contohnya kenderaan solar digunakan bagi mengurangkan penggunaan bahan api fosil. Maksudnya dia tak guna petrol, dia guna solar panel. Bila ada solar panel, dia akan serap tenaga daripada cahaya matahari. So itulah yang menggerakkan kenderaan tersebut. Ada yang kereta solar yang menggunakan tenaga solar, ada juga kereta yang menggunakan tenaga elektrik. Kalau dekat area highway utara selatan, dekat dia punya hentian stesen minyak, ada setengahnya tu dia ada satu tempat yang untuk cas kereta. So maksudnya kereta tu dia guna tenaga elektrik. Dia cas, bukannya pakai petrol. Okey. Sumber tenaga boleh baharu digunakan bagi menjana tenaga. Contoh daripada angin. Sebab tu ada windmill ni. Kincir angin. Okey, daripada kalau macam yang ini adalah solar panel. Itu antara contoh tenaga boleh baharu. Menghubungkan kecekapan tenaga dengan teknologi hijau. Bagi menjayakan dasar teknologi hijau, kebangsaan telah dilancarkan pada tahun 2009. Lama dah benda ni dilancarkan. Okey. So ada 4 tonggak utama yang menguatkan dasar teknologi hijau kebangsaan. Okey.
Apa 4 tersebut? Kita ada tenaga, di mana kita nak mempromosikan kecekapan tenaga dan mencari ketidakbergantungan tenaga. Macam mana kita nak jimatkan tenaga, nak guna tenaga dengan sebaik mungkin. Kalau boleh kita tak nak terlalu bergantung kepada sumber tenaga. Kemudian berkaitan dengan alam sekitar, di mana kat sini kita nak meminimumkan kesan negatif dan memelihara alam sekitar. Maksud memelihara ni kita nak baik pulih alam sekitar ni. Next, bila berkaitan dengan ekonomi pula, kita nak menambah ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. Next, berkaitan dengan sosial. Sosial lebih kepada manusia, kita nak meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Okey, itu adalah 4 tonggak utama yang menguatkan dasar teknologi hijau kebangsaan. Kita tengok dulu yang pertama, tenaga. Yang kedua, alam sekitar. Banyak gambar je kat sini. Tonggak yang ketiga, ekonomi negara. Walaupun kita tahu ekonomi sedang merudum sekarang, insya-Allah dia akan kembali pulih. Esok kita tengoklah siapa Perdana Menteri kita yang ke-9. Korang rasa siapa? Komen sikit. Ada berapa orang ni cikgu nak semua komen? Muhyiddin. Ismail Sabri. Ismail Sabri lagi? Itu je lah. Kami tak suka Anwar. If you ask me, I also don't support him. Cikgu yang penting jangan Anwar. Dah lah kita punya kelas hari ni direkod. Tapi serius cikgu pun tak pernah penggemar. Habislah. Politik dalam kelas ni macam mana ni? Okey, tapi apa-apa pun kalau Abah tak ada, Muhyiddin Yassin tak ada, paling-paling tak Ismail Sabri naik pun alhamdulillah. Kita harap siapa yang bakal memimpin negara kita itu adalah mereka yang terbaik. Yang dapat membantu manusia. Ini yang sosial ni. Sosial ni membantu manusia kita ni mendapatkan kehidupan yang lebih baik nanti. InsyaAllah. Okey, kita pergi kepada kecekapan tenaga. Okey, penggunaan tenaga yang kurang bagi menjalankan sesuatu kerja pada kadar yang sama atau lebih tanpa menjejaskan keselesaan atau hasil yang diingini. Di mana kita perlukan kecekapan tenaga ni lah terutamanya untuk barang-barang elektrik ke. Okey, apabila kecekapan tenaga diutamakan, apa yang kita dapat? Okey, penjimatan sumber tenaga dapat dipertingkatkan. Kita boleh jimatkan lagi sumber tenaga. Kemudian ekonomi negara juga akan semakin kukuh dan kita kita dapat mengurangkan pembaziran. Okey, sisa-sisa buangan dapat ditukarkan kepada sesuatu bentuk tenaga, boleh baharu yang lebih bersih dan juga selamat. So itu kepentingannya kecekapan tenaga. Kepentingan kecekapan tenaga. Okey. So, di sini Malaysia sangat menyokong dan memberikan komitmen sepenuhnya dalam melestarikan kecekapan tenaga. Kalau awak tengok dekat sesetengah barang elektrik, okey, dia mesti ada logo yang ada bintang-bintang tu. So antara inisiatif dan usaha yang dijalankan ke arah pelaksanaan kecekapan tenaga adalah, okey, ni antara inisiatif yang digunakan lah. Okay. So, dia letak label. Label kecekapan tenaga bagi kelengkapan elektrik. Ini yang cikgu cakap sebelum tadi. So, barang elektrik ni dia ada label. Baru kita tahu, oh okey, barang elektrik ni dia punya kecekapan tenaga dia sangat baik. Indeks bangunan hijau ataupun Green Building Index. Kempen teknologi cekap tenaga. Kempen penggunaan tenaga elektrik berdasarkan sumber solar. Okey.
kempen kesedaran terhadap penggunaan melalui amalan penjimatan tenaga. Okey. So far ada soalan ke? Inisiatif ni, inisiatif dan usaha untuk kecekapan tenaga. Okey. Cikgu teruskan. Inilah logonya. Label kecekapan tenaga. Sekejap cikgu angkat sikit. Label kecekapan tenaga bagi kelengkapan elektrik. So biasanya label ni dia bintang ni tau. Bintang ni adalah penilaian tenaga bagi produk tertentu. Kalau awak beli produk barang elektrik, kalau bintang dia 5, okay, this is the best lah, 5 bintang. Kalau 2 bintang ke 3 bintang ke, itu dia punya tahap kecekapan tenaga dia tu kurang. Kalau 5, that is the highest. Lepas tu ini bintang-bintang dia, penilaian bintang. Dia tulis bintang dekat sini, ada 5. So ini best lah. Kemudian contoh kalau awak beli mesin basuh ke, awak beli peti ais ke, kalau dia punya label sampai 5 ni, okay, this is the best. Jimat tenaga. Aircon pun sama. Kalau aircon, dia pun ada benda ni juga. Kalau dia 5 bintang, okay. The best paling jimat tenaga lah. Dia tak menggunakan banyak tenaga elektrik. And then lagi satu, aircon memang sama. Ada aircon yang murah tapi dia tak jimat. Maksudnya dalam tempoh yang lama, sebenarnya kos untuk aircon yang murah tu lebih tinggi daripada aircon yang mahal. Maksudnya macam kalau kita beli aircon yang murah tetapi dia punya penggunaan elektrik dia sangat tinggi, bil bulan-bulan kita bayar lagi mahal. Tapi kalau kita beli aircon yang dia punya tahap penjimatan itu, penilaian tenaga produk itu baik ataupun bagus lah macam yang ini, kita beli sekali puas hati. Bulan-bulan bayar bil pun tak tinggi. Sebab ada setengah kalau orang pasang aircon memang tinggi. Bil elektrik memang tinggi sebab dia banyak guna tenaga elektrik. So itu pentingnya kenapa kalau kita tengok nak beli barang elektrik, kita tengok dia punya label sekali. Penggunaan tenaga dia macam mana? Jimat ataupun tidak? Kalau kita pilih yang harga murah tapi tak jimat tenaga, tak guna juga. Sebab nanti bila kita dah beli, kita yang nak menghadap dia punya penggunaannya tu. Kalau penggunaan yang kerap, 24/7, habislah. Okay. Next. Indeks bangunan hijau ataupun Green Building Index. And then kita ada kempen teknologi cekap tenaga. Ini just poster lah. Langkah kecil membawa perubahan yang besar. Next, kita ada kempen penggunaan tenaga elektrik berasaskan sumber solar. Biasanya kalau sumber solar ni, kalau dia pasang dekat rumah-rumah, dia boleh membekalkan tenaga elektrik dalam jumlah yang mencukupi lah untuk rumah tu. So, kita kurang sikit penggunaan tenaga elektrik. Yang ni, kita guna tenaga elektrik daripada sumber semula jadi. Contoh macam solar ni. Kempen kesedaran, ini kempen kesedaran lah. Amalan penjimatan tenaga. Okey. So kita pergi kepada yang seterusnya. Sektor dalam teknologi hijau ataupun sektor tenaga. So sektor dalam teknologi hijau memfokuskan penggunaan tenaga alternatif yang lebih bersih, bebas karbon serta dapat menggantikan penggunaan bahan api fosil. Antara contohnya macam hidroelektrik, solar ataupun angin. Hidroelektrik ni biasa ada dekat empangan. Solar, yang ini cahaya matahari. Kalau angin biasanya kita dapat daripada kincir angin macam ni lah. Sebenarnya banyak lagi tau. Selain daripada yang ini, dia ada juga yang daripada hidroelektrik, air daripada empangan. Ombak pun boleh juga. Itu antara yang terbaru lah. Dia pasang turbin dekat laut di mana setiap kali ombak pukul, turbin tu akan terpusing. Okey, turbin pusing dan menghasilkan tenaga elektrik. Dalam empangan pun sebenarnya sama. Dalam dia tu ada turbin.
Bila air mengalir, turbin akan berpusing. So turbin akan berpusing dan menghasilkan tenaga elektrik. Okey. So yang tadi berkaitan dengan sumber tenaga, kita pergi kepada sektor dalam teknologi hijau. Yang ini berkaitan dengan pertanian dan juga perhutanan. Okey. Sektor dalam teknologi hijau, pertanian dan juga perhutanan. Yang ini fokus kepada kawalan kadar gas karbon dioksida dalam udara melalui pertanian dan juga perhutanan. Okey, so sektor ini juga menekankan penjagaan nutrien tanah serta penambahbaikan pengamalan penanaman. So macam mana cara penanaman yang terbaik lah. Okey. Next, kita ada sektor dalam teknologi hijau, kita ada sektor pengangkutan. Okey. Sektor pengangkutan ni lebih kepada nak tambah baik prasarana pengangkutan yang lebih bersih, bahan bakar kenderaan dan juga pengangkutan awam lah. Yang ini kereta charging kereta ni. Kemudian kita ada sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okey, yang ini dia fokus usaha untuk meminimumkan pembuangan sisa dan air sisa ke persekitaran dengan cara mengolah sisa atau air sisa. Apa beza sisa dengan air sisa? Menjadi sesuatu bahan baharu seperti bahan kompos. Okey, biasanya sisa dalam keadaan pepejal, air sisa dalam keadaan cecair. Okey. Sektor dalam teknologi hijau, kita ada sektor bangunan. Ada berapa sektor tadi yang cikgu dah terangkan? Sektor bangunan, sektor pengurusan sisa dan air sisa, sektor pengangkutan. Okey. 3 dah cikgu sebut. Pengangkutan, pengurusan sisa dan air sisa, sektor bangunan. Okey, kalau untuk bangunan ni pula, dia memang fokus untuk bangunan. So berfokus kepada pembinaan bangunan hijau. Bangunan hijau tu macam mana? So bangunan hijau ni bukan maksud bangunan tu colour hijau Bukan. So bangunan hijau, contoh kat sini dia bagi bangunan belian ataupun Ibu Pejabat Suruhanjaya Tenaga yang menekankan aspek-aspek seperti penelitian kualiti yang baik terhadap alam sekitar dan bangunan, penggunaan bahan binaan hijau. Okey, bahan binaan hijau ni bahan-bahan yang tidak mencemarkan. Okey, penggunaan tenaga dan air yang cekap serta pengurusan sisa pepejal yang baik. So, everything the best lah untuk bangunan hijau ni. Next, kita ada sektor perindustrian dan juga pembuatan. Okey. So, sektor perindustrian dan juga pembuatan ini lebih berfokus kepada program kecekapan tenaga dan pengurusan tenaga bagi mengurangkan kesan negatif kesan daripada rumah hijau jerebu dan juga asid. Yang tadi bangunan hijau, yang ini kesan rumah hijau. Okey. So far okey ke ni? Senyap je? Okey cikgu. Okey, boleh? Ini semua fakta-fakta saja yang awak perlu tahu berkaitan dengan teknologi hijau. Okey, sektor-sektor yang ada dalam teknologi hijau. Okey. Next, kita ada sektor teknologi maklumat dan komunikasi, TMK. Okey, apa sektor teknologi maklumat ni boleh buat? Okey, so sektor teknologi maklumat ini lebih berfokus kepada pengamalan TMK. Teknologi maklumat dan komunikasi
dalam pembuatan, reka bentuk dan penggunaan serta pelupusan peralatan komputer. Peralatan komputer, tak kisahlah apa benda, termasuklah handphone pun sama juga, barangan elektronik. Okey, pengamalan TMK hijau bertujuan mengurangkan penggunaan bahan berbahaya dengan menggunakan bahan terbiodegradasi serta menjimatkan tenaga. Apa maksud terbiodegradasi? Kita ada Alia, kita ada Alia, kita ada siapa lagi? Hadijah, Nurin, Yasmin, Yasmin Alia. Oh ya, tadi cikgu dah sebut dah Alia. Dengan Nordiana. Apa maksud terbiodegradasi? Yang ini. Mana pen tadi? Ni. Astagfirullahalazim. Ini bukan highlighter. Ni highlighter. Terbiodegradasi. Apa maksud terbiodegradasi? Ada yang tulis apa-apa ke? Apa maksud terbiodegradasi? Cikgu rasa cikgu dah sebut dah benda ni minggu lepas. Siapa masuk kelas cikgu minggu lepas, mesti pernah dengar pasal terbiodegradasi. Contoh macam kertas. Adakah ini salah satu bahan yang boleh terbiodegradasi? Ya ataupun tidak? Ya ataupun tidak? Jawablah. Ya. Yes, bagus. Ya, betul. So, ini adalah contoh bahan yang terbiodegradasi. Thank you. So, ini adalah contoh bahan yang terbiodegradasi. Okay. Okey, kita sambung. Okey, kita sambung. Kita tengok kepada sektor tenaga. Tadi banyak kan cikgu ada tengok. Cikgu tunjuk sektor-sektor tersebut. Okey, so kita tengok dahulu untuk sektor tenaga. Sektor tenaga, isu sosio-saintifik. Okey. So, isu sosio-saintifik ialah masalah terbuka yang merupakan isu sosial. Okey. Isu sosial, kontroversi yang boleh dikaitkan dengan sains dan menekankan aplikasi moral dan saintifik kepada situasi dunia sebenar. Yang ini pun selalu juga ditanya berkaitan dengan sosio-saintifik. Okey. Isu sosial saintifik timbul disebabkan oleh aktiviti yang dilakukan oleh manusia. So, kesan dia daripada aktiviti-aktiviti manusia ini boleh menyebabkan fenomena perubahan iklim akibat pembebasan gas rumah hijau. Pembebasan gas rumah hijau ni macam gas karbon dioksida yang berlebihan yang melibatkan karbon. Karbon dioksida, karbon monoksida. Sebab kalau karbon ni terlebih dalam kita punya sistem kita punya udara, inilah yang menyebabkan kesan rumah hijau ni, di mana suhu bumi semakin meninggi, semakin tinggi. Kesan rumah hijau mengakibatkan kemarau, banjir kilat, peningkatan suhu bumi, ribut taufan dan kemusnahan biodiversity. Next. Isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga. Kita ada petrol. So, petrol ni adalah sumber tenaga tidak boleh baharu. Selain daripada petrol, sebenarnya kita ada benda lain. Kita ada arang batu. Kita ada gas asli. Dia punya penggunaannya semakin meningkat setiap tahun. Tapi benda ni
tidak boleh baharu. Makin lama dia makin habis. Makin habis. Okey. So, itu adalah salah satu isu sosio-saintifik. Sumber tenaga. Jadi, kalaulah benda ni berterusan, tak mustahil tak mustahil sumber bahan api fosil akan habis satu hari nanti. Sebab sumber bahan api fosil ni nak benda ni terhasil, benda ni daripada tanah. Daripada dalam tanah, terhasil daripada fosil yang dah lama-lama tu, okey, nak dia terhasil mengambil masa hingga beratus tahun. Usia kita pun tak sampai lama tu. Benda tu lagi lama terhasil daripada kita. Nak jadikan benda tu lagi lama daripada kita hidup. Okey, so kalau kita guna, habislah. Okey. So, isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga, pembakaran sumber bahan api fosil menghasilkan gas rumah hijau. Yes. Pembakaran dia boleh menghasilkan gas rumah hijau. Contohnya macam karbon dioksida. So, bila berlakunya pembakaran akan menghasilkan gas karbon dioksida yang lebih banyak sebenarnya. Contoh macam kalau petrol, kita letak dalam kereta, kita isi dalam kereta, okey. Kita jalan, kat situ akan berlaku pembakaran tau. Pembakaran yang membebaskan gas karbon dioksida. Itu kalau kereta yang okey, yang tak ada masalah. Cuba kalau kereta yang lama-lama, yang dah tak larat nak berjalan tu, enjin pun macam bobok macam tu kan. Okey, yang dia punya asap keluar berkepul-kepul. Okey, yang itu boleh jadi pembakaran yang tak sempurna, dia menghasilkan gas karbon monoksida ataupun gas karbon. Yang itu lagi bahaya untuk alam sekitar, bahaya juga untuk manusia. Okey. Di mana dekat sini gas karbon dioksida, gas karbon monoksida ataupun karbon, benda tu boleh menyebabkan berlakunya pemanasan global. So, kesan pembakaran bahan api fosil juga menyumbang kepada perubahan iklim yang ekstrim, menyebabkan berlakunya kemarau panjang dan pelbagai lagi bencana alam. Kalau boleh kita tak naklah situasi seperti mana yang berlaku dalam video cikgu tunjuk tadi tu berlaku lagi. Walaupun benda tu tidak disangka-sangka. Kepala air tu memang wujud, selalu ada juga, terutamanya ketika hujan. Sebab itulah kalau hujan, kalau mandi sungai, jangan duduk dekat air. Jangan duduk dalam sungai tu. Jangan mandi sungai waktu hujan. Sebab kemungkinan untuk berlakunya kepala air macam dalam yang berlaku semalam sangat-sangat tinggi. Sebab biasanya kalau air daripada bukit turun, dia kadang-kadang terhalang oleh sesuatu. Tapi bila yang menghalang tu dah tak dapat nak tampung, sekali turun banyaklah air, jadi macam tu. Okey, sambung. Aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik sektor tenaga. Okay, sektor tenaga ni dia menitik beratkan beberapa perkara. Okey, memandangkan sektor ni merupakan tenaga yang paling utama dalam teknologi hijau. Sebab teknologi hijau sangat berkait rapat dengan sektor tenaga. So, dua perkara yang dititik beratkan dalam teknologi hijau bagi menangani isu sosio-saintifik berkaitan dengan sektor tenaga adalah, ada dua perkara. Cara tenaga itu dijana ataupun dibekalkan dan kecekapan penggunaan dan agihan tenaga yang dihasilkan. Ada dua. Okey. Macam mana cara tenaga tu dihasilkan ataupun dijanakan, dan juga macam mana kecekapan penggunaan dan agihan tenaga yang dihasilkan tadi. Ni empangan kenyir. So, ini merupakan empangan hidroelektrik terbesar di semenanjung Malaysia. Cikgu duduk kat Pulau Pinang. Awak semua pun kat Pulau Pinang. Awak tahu kan kat mana empangan? Pernah pergi tak empangan kat Pulau Pinang? Tak. Tak.
Dia ada dua tempat silap empangan. Yang first, cikgu pernah pergi ada dua tempat. Yes, yang dekat Tanjung Bunga tu. Dia naik bukit, kat situ cantik. Teluk Bahang lah cikgu. Dekat Teluk Bahang. Teluk Bahang ada. Yang dekat Teluk Bahang ada. Lagi satu yang dekat Tanjung apa? Apa tadi yang awak tulis tu? Yang siapa yang tulis tadi? Dekat Tanjung Bunga. Dia memang dekat area Tanjung Bunga, tapi yang dia kalau nak naik pergi di Kampangan tu dia akan lalu dekat yang tokong besar tu. Batu Peringgi yang yes betul. Satu dekat Batu Peringgi, satu dekat Tanjung Bunga tu. Yang Batu Peringgi cikgu pernah pergi juga, yang dekat Tanjung Bunga pun cikgu pernah pergi. Ya. Yang dekat tokong Cina ke yang tinggi tu atas tu? Itu dekat hitam. Ya dekat hitam Puri. Cikgu bukannya tahu sangat jalan. Itu pun orang yang bawa. Ni, orang yang kat belakang tu yang bawa cikgu. Masalahnya, cikgu pergi naik motor tau. Motor tu kerja buat nak naik atas tu. Dia macam sahaja-sahajalah naik. Tapi masa cikgu pergi tu, ramai gila orang naik atas tu. Diorang naik, ada yang naik basikal. Ada yang jogging. Larat diorang jogging tinggi-tinggi macam tu. Okey, sambung. Okey, empangan ini mengawal limpahan air banjir serta menjana tenaga elektrik di negara kita. So, kita ada empangan Kenyir. Kemudian, sumber tenaga angin. Okey, sumber tenaga angin ni daripada kincir angin lah. So, bila angin tiup, kincir ni akan berpusing. Okey, so dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Ini dia punya salah satu sumber untuk menggantikan bahan api fosil lah. Kemudian ini sumber tenaga hidro. Okey, sumber tenaga hidro daripada empangan lah biasanya bila air. Hidro berkaitan dengan air. So, sumber tenaga baharu kini antara menjadi sumber tenaga utama penjadaan elektrik. So, sumber tenaga hidro ni melibatkan air. Sebab air ni kita tahu insya-Allah air memang takkan habis lah dekat bumi ni. InsyaAllah tak habis. So, bila air mengalir, dia akan boleh pusingkan turbin. Bila pusing turbin, dia boleh menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Sektor pengurusan sisa. Okey, kita dah nak habis ni. Nak masuk sektor pengurusan sisa dan air sisa. Dia ada dua. Sisa dan air sisa. Lagi satu kita ada apa dah cikgu tak ingat. Tak apa, kita tengok lagi. Okey, sisa dan air sisa. Dekat sini kita ada kumbahan, sisa kimia serta sampah sarap. Benda ni selalunya orang buang dekat sungai. Bila masuk ke sungai, mengalir sampai ke laut, okey, benda ni boleh mengganggu ekosistem sungai dan lautan serta kawasan yang berhampiran. Penting tau benda ni. Kalau tak memang dia akan merosakkan terus semua ekosistem tu. Ikan pun mati ke. Okey, sisa makanan yang tidak dilupuskan dengan baik menyebabkan pencemaran alam sekitar. Yes, itu betul. Okey, ini sampah-sampah sarap ni. Okey, penjanaan dan pengurusan penguraian sisa pepejal menyumbang kepada peningkatan gas rumah hijau. Okey, sama juga sampah-sampah tu semua boleh meningkatkan gas rumah hijau. Gas rumah hijau tadi apa? Yang karbon dioksida tadilah. Hal ini menyebabkan berlaku perubahan. Ini standard. Bila gas rumah hijau semakin banyak, suhu iklim akan semakin tinggi. Ini just fakta lah. Kira-kira setahun 268 juta tan kertas dihasilkan. Tapi sebagai alternatif, kertas kita boleh kitar semula. Cuba bayangkan 1 tan kertas, kita perlu potong ataupun tebang pokok 2 hingga 4 tan. Kira dalam 2 hingga 4 kali ganda lagi banyak. Sebab kita dah potong pokok tu, proses, okey baru dapat 4 tan, dapat 1 tan je kertas. Sebab tu sangat-sangat digalakkan untuk mengitar semula kertas. Okey, kalau tak kitar semula, kertas-kertas ni lah yang boleh menjadi salah satu penyumbang utama sisa pepejal yang ada dekat dunia kita ni.
Okey, pencegahan dan pengurangan. Apa yang kita boleh buat? So, kita memang digalakkan untuk minimum kan? Ni ayat-ayat biasa. Okey, pengguna desa supaya menyediakan makanan untuk isi rumah mengikut keperluan supaya mengelakkan pembaziran makanan. Ini pun betul juga. Tak perlu nak banyak-banyak. Yang perlu sahaja. Okey, pengasingan dan kitar semula. Inilah yang kita patut buat sebenarnya untuk mengurangkan sisa. Kitar semula. Malah nak sebut dah banyak-banyak dah ni. Ni 5R ni. Guna semula, kitar semula. Dan pemulihan. Reuse, refuse, reduce, reuse, recycle, recovery. Astaghfirullahaladzim. Sebelum ni dia bagi 3R je tau. Sekarang ni dia dah tukar daripada 3 kepada 5. So 5 ni apa? Refuse. Refuse ni maksudnya kita kalau boleh jangan guna. Refuse lah. Kalau macam plastik ni, elakkanlah guna plastik. Kita gunalah yang kertas ke supaya benda tu boleh kita semula. Itu refuse ni kalau boleh kita tak nak gunalah. Kalau boleh elakkan, kita elakkan. Reduce ni kita kurangkan. Okay, reuse kita guna semula. Recycle ni kita kitar semula. Recovery maksudnya kita dapatkan semula ataupun recoverkan balik. So penambahan 2R pada peringkat permulaan dan terakhir iaitu tolak dan pemulihan bertujuan untuk mencapai sisa sifar. Kalau boleh kita tak nak kita nak kurangkan sisa-sisa ni semua dan kalau boleh let it be zero. Tak ada dah. Tapi mana boleh memang ada jugalah. Seboleh-bolehnya kita nak bagi sisa ni tak ada. Tak ada sisa. Okey, sektor pertanian dan perhutanan banyak ni. Sekejap, dah sampai slide nombor berapa ni? 55 dah. Cikgu escape sekejap. Tengok sampai mana. Banyak lagi ke? Ui, banyaknya slide. Kita ada... Cikgu just go through cepat sikit je lah. Kalau pertanian ni, kalau boleh kita nak elakkanlah penggunaan racun serangga. Sebab dah kat pukul 5 cikgu rasa macam banyak juga. Penanaman semula pokok. Cikgu highlight sikit-sikit je lah. Aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik. Yang ini pertanian dan juga perhutanan. Kita perlu wartakan lebih banyak kawasan hutan simpan. Kita simpan hutan ni. Sektor pengangkutan pula. Sektor pengangkutan. Asap kenderaan. Petrol dan diesel. Gas-gas berbahaya. Banyaknya. Cikgu tengok buku teks sikit je. Sebenarnya ni semua daripada buku teks. Semua ayat dalam buku teks adalah ni. Teknologi hijau dan kehidupan. Korang boleh masuk lagi ke ni? Ke kita buat praktis je? The end. Habis dah. Suka hati cikgu je. Korang nak cikgu sambung ke? Kita buat praktis je. Tak apa cikgu, saya faham cikgu stres. Ini tak apalah kita buat praktis lah. So tapi kalau ada soalan, jangan malu, jangan segan. Sila tanya, jangan risau. Cikgu tak nampak pun muka awak. Don't worry. Okay, tak apa, kita buat latihan lah. So untuk latihan, sekejap, mana? Okay. So kita nak main quiz wizard. Kita buat live race Continue. Random. Ada kisahlah ini yang free. Okay. Nampak ke? Cikgu share ke tak share kan? Cikgu boleh share screen ke?
Tak. Tak. Okey, jap. Cikgu share screen. Entire screen lah. Okay, so you all boleh type quiz wizard. Okay, lepas tu masukkan access code 66135. So cikgu tengah tunggu players At least dekat sini ada 5 orang. So boleh masuk. Silakan jangan malu-malu. Jemput. Tadi ada 2 orang yang baru masuk kan? Aina Afifi dengan Hadijah kan yang baru masuk? Ya. Hadijah. Okey, Hadijah. Aina Afifi. Mana? Mana nama awak? Oh, ni Aina Afifi. Okey. Mana tadi? Dah ada berapa players dah? 15 minutes. Okey, Yasmin dah masuk. Baru seorang player. Okey, Alier dah masuk. So, I think cikgu pun nak masuk jugalah. Cikgu pun masuk jugalah. Tapi kalau cikgu masuk, ada orang dapat kalahkan cikgu, memang hebatlah. Sebab soalan memang cikgu yang buat. Sekejap. Yes. Okay, quiz wizard play. Baru 2 orang. Join again. Just type je quiz wizard and then join a game. You masukkan je kod macam apa? Macam main apa namanya tu? Quizzes. 66135 join. Ini. Okay. Get ready. Cikgu pun dah masuk. Siapa lagi tak masuk? Nak tunggu ke? Nak mula? Nak mula ke? Diana dah masuk dah ke? Tak nampak Diana pun lagi? So far ada 5 orang je yang comel-comel kat sini. Termasuklah cikgu sekali. Saya je lah korang. Saya makan. Allah. Okay. So, ni kita start lah Bismillahirrahmanirrahim. Lupa pula. Startnya dekat sini laptop. Cikgu nak tekan kat handset pula. Okay, let's race. Soalannya senang-senang je, jangan risau. Ye, cikgu dah jalan. Alamak mana gambarnya?
Gambar ni tak keluar. Oh, lambat. Weh. Lajunya. Hehehe. Alamak, tengok cikgu dah tersalah jawab soalan. Ah. Nampaknya tiada siapa dapat menandingi saya buat masa sekarang. Hahaha. Nampaknya Nurin berada di belakang. Yasmin sedang bersama dengan Nurin. Oh, Yasmin, laju Yasmin. Cikgu dah sampai. Patah balik pula dia. Ah. You move forward to space. Dah habis, cikgu dah habis dah. So, cikgu first, Yasmin kedua. Okay, boleh semak balik. Yang mana dahsyat tu boleh tengok balik. Mana yang betul, mana yang salah. Okay. 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 Confirm keep player. Cancel. Tepat. Tapi dekat sini, yang first adalah Yasmin. Sebab Yasmin tak ada jawab salah langsung. Cikgu ada jawab salah rasanya. Kita tunggu yang lain sampai ke penghabisan. Cida pun dah nak habis. Okay, Nurin. Diana, mana Diana? Okay. Tinggal Nurin dengan Diana yang belum habis lagi. Surely the boy.
Okey, Nurin pun dah habis. Diana, kita tak tahu apa jadi dengan Diana. Are you okay, Diana? Okay, so dekat sini kita tengok show leaderboard. Okay, so sebenarnya dekat sini cikgu telah dikalahkan oleh Yasmin. Tahniah Yasmin, anda berjaya mendapat tempat yang pertama. Diikuti oleh cikgu, kemudian Jida, Alia, Nurin dan juga Diana. Okay, 5/6 player finish. Okay. So saya rasa ini tahniah kepada Yasmin. Okay, kerana dia berjaya mengalahkan cikgu. Cikgu terleka. Okay, so cikgu rasa kita punya kelas sampai sini saja dahulu. Malam ni korang ada